Nasional 8 edisi 28 Jun dan berikut tumpuan malam ini. Kerjasama Polis Malaysia dan Thailand buru penjaga mangsa dera. Keganasan terhadap orang awam di 3 negara dikutuk. Dan 4 nelayan dari Kuala Kemaman hilang sejak kemarin. Perinciannya bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin dan Nur Mazlina Maud Nur dalam Nasional 8. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Polis bekerjasama erat dengan pihak berkuasa Thailand dalam usaha mengesan bapa kandung dan ibu tiri kanak-kanak 5 tahun mangsa dera di Rantau Panjang, Kelantan. Ini kerana mereka dipercayai telah melarikan diri ke negara terbabit. Jelas Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim, suspek yang berusia dalam lingkungan 40-an dan 25 tahun itu ialah penjaga kepada mangsa Nur Zuliana Zara Zulkifli. Kes disiasat di bawah Seksyen 31 dalam kurungan 1 Akta Kanak-Kanak 2001. Kita dah cuba dapat maklumatlah daripada semua tempat dan kita percaya dia masuk ke negara jiran. Walaupun kita telah memasanglah telinga kita untuk kita nak mengesan dia seterusnya untuk buat tangkapan dan membawa ke pengadilan. Datuk Mazlan menyatakannya di Kota Baru selepas melawat kanak-kanak malang itu di Hospital Raja Perempuan Zainab II. Kanak-kanak perempuan itu ditemui ibu kandungnya, Sana Abdul Malik, dalam keadaan seluruh badannya lebam dan dipenuhi parut selain kepala luka. Badannya turut membongkok dipercayai kesan patah tulang belakang, rusuk dan peha akibat tidak dirawat dengan sempurna. Dalam pada itu, Pengarah Hospital Raja Perempuan Zainab II, Datuk Dr. Ghazali Hasni Mat Hassan mengesahkan kecederaan kanak-kanak itu serius. 13 tulangnya patah termasuk 10 bahagian tulang rusuk. Mangsa juga dalam keadaan trauma dan mengalami radang paru-paru sehingga mengganggu pernafasannya. Kecederaan yang dialami mangsa berkemungkinan berlaku antara 3 hingga 6 bulan lalu. Pihak hospital kini menjalankan pemeriksaan dan rawatan terperinci. Kita juga tengok bahagian humerus dia di sebelah kanan. Sebelah kanan pun ada menunjukkan tanda-tanda kepatahan. Ya. Selain pada tulang, kita juga tengok di bahagian tulang belakang dia ada tanda-tanda patah di peringkat L5. Mangsa dilindungi mengikut Seksyen 51 Akta Kanak-Kanak. Dalam perkembangan lain, 4 nelayan bersama sebuah bot hilang selepas turun menangkap ikan di perairan Kuala Kemaman, Terengganu sejak 21 Jun lalu. Kesemua nelayan terbabit yang berasal dari kampung Geliga dilapor turun ke laut kira-kira pukul 6 pagi Jumaat lalu dan tidak pulang ke rumah sehingga hari ini. Kesemua nelayan terbabit yang mempunyai pertalian saudara ialah Azwari Muda Elias Abu Bakar 41 tahun, Muhammad Zawawi Seman 36 tahun, Tekong Bot Abdul Wahab Tekak 57 tahun dan anaknya Muhammad Nasri Abdul Wahab 29 tahun. Kali terakhir bot kelas B yang mereka naiki dilihat berada pada jarak kira-kira 6 batu nautika dari pantai Geliga pukul 3.30 petang Khamis lalu. Bagaimanapun pada pukul 12.30 tengah malam kesemua mangsa gagal dihubungi ahli keluarga sehingga kini. Saya pun tanyalah mana tempat ni. Orang macam ibarat ke mana tu tukang jaga ikan lah. Dia cakap, dia kata tak ada berita siapa. Dia kata kalau nak tahu pok hari hati, dia cakap pada keesokan harinya. Keesokan harinya. Jadi saya kata tak boleh kita tangguh lah. 2 Jumaat petang pun tak dapat. Lebih pula pagi kami pada lewat pagi Jumaat dia balik kan? Habis lewat pagi Jumaat balik lah. Saya harap dia balik. Sementara itu, gerakan mencari dan menyelamat dijalankan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM sejak petang semalam.
Malaysia mengutuk tindakan ganas dan kejam ke atas orang awam di Tunisia, Kuwait dan Perancis. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, kekejaman itu bukan sahaja bertentangan dengan ajaran Islam sebenar, malah mencemarkan kemuliaan Ramadan. Datuk Seri Najib menyatakan perkara itu dalam catatan di Twitter dan Facebooknya. Keganasan terhadap orang awam yang tidak berdosa di ketiga-tiga tempat itu menyebabkan ramai cedera dan meninggal dunia. Media antarabangsa melaporkan seorang lelaki menyerbu sebuah loji kimia milik Amerika dekat Lyon, Perancis dan memenggal kepala seorang mangsa. Loji kimia itu turut diletupkan lelaki terbabit. Manakala di Tunisia, seorang penyerang melepaskan tembakan rambang di sebuah pusat percutian terkenal dan membunuh sekurang-kurangnya 38 orang. Di Kuwait pula, seorang pengebom berani mati meletupkan dirinya di dalam sebuah masjid menyebabkan sekurang-kurangnya 25 orang terbunuh. Dalam keganasan di Tunisia, 15 warga Britain antara 40 orang yang maut dalam serangan lelaki bersenjata di sebuah hotel tepi pantai di pusat peranginan Port El Kantawi. 25 yang lain dilaporkan cedera parah. Kejadian tercetus apabila seorang pelajar tempatan yang menyamar sebagai pelancong melepaskan tembakan rambang. Manakala di Kuwait, 27 korban serangan atas sebuah masjid pada Jumaat lalu dikebumikan di tanah perkuburan Jafari. Serangan ke atas pengikut Syiah ini yang dilapor angkara kumpulan militan IS turut mencederakan 200 yang lain. Bulan lalu, serangan bom turut disasarkan ke dua buah masjid menyebabkan 25 maut. Sementara penduduk dekat Lyon, Perancis masih lagi trauma dengan insiden Jumaat lalu. Dalam kejadian itu, seorang pekerja sebuah loji gas memenggal kepala majikannya dan meletakkannya di pintu pagar loji sebelum memandu van ke arah loji berkenaan dan meletupkannya. Ketiga-tiga keganasan tersebut meranggut hampir 70 nyawa orang awam yang tidak berdosa dan siri serangan ganas ini amat membimbangkan. Kementerian Luar dalam satu kenyataan media pula mengesahkan seorang warga Malaysia terlibat dalam insiden letupan semasa sambutan Color Play Asia di Taman Tema Air Formosa, New Taipei City, Taiwan semalam. Mangsa dikenali sebagai Lim Shili, pelajar jurusan perubatan di National Taiwan University. Lim Shili telah mengalami kecederaan kebakaran tahap kedua selepas sebanyak 54% di bahagian lengan dan kaki. Dia kini ditempatkan di unit rawatan rapi Hospital Rain Eye Taipei bagi menerima rawatan lanjut. Pegawai dari Pusat Persahabatan dan Perdagangan Malaysia di Taipei telah mengadakan lawatan serta memberikan bantuan konsuler sewajarnya. Punca letupan masih lagi dalam siasatan pihak berkuasa tempatan. One Malaysia Development Berhad One MDB sekali lagi menegaskan akan menghadiri prosiding pendengaran jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC bagi memberi penjelasan mengenai pelaburan dan operasi syarikat itu. Selain itu, One MDB turut memberi jaminan akan bekerjasama sepenuhnya dengan PAC dalam sesi itu nanti. Menerusi satu kenyataan, One MDB mengulangi komitmen seperti yang dinyatakan pada 25 Mei lalu dan tidak akan berganjak dengan keputusan tersebut. One MDB yakin proses prosiding yang dijalankan oleh PAC akan dilakukan dengan penuh tanggungjawab, telus dan profesional oleh ahli jawatan kuasa itu. Kenyataan dikeluarkan ekoran spekulasi Lim Kit Siang dan Tony Pua di media hari ini yang mempersoal sama ada Datuk Syarul Halmi dan Arul Kanda akan menghadiri prosiding pendengaran PAC pada Ogos ini. Komentar bekas pegawai eksekutif Petros Saudi Javier Andre Justo dalam Sarawak Report berkaitan One MDB bukan sahaja menjejaskan imej Malaysia, malah menyalahi undang-undang negara. Justru Justo wajar dibicarakan di Mahkamah Negara ini. Ke arah itu, Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak Profesor Dr. Jennery Amir berpendapat Malaysia dan Thailand perlu sepakat dalam semangat ASEAN bagi membolehkan Justo diekstradisi. Dan untuk itu, bagi menjaga imej Malaysia, membersihkan namanya yang telah tercemar gara-gara tindakan yang telah diambil oleh bekas eksekutif Petros Saudi ini, maka adalah sesuai untuk perkara ini dibicarakan di mahkamah di Malaysia. Sesungguhnya, kerana ini membabitkan isu maruah
dan ekonomi Malaysia dan imej Malaysia, maka kerajaan Malaysia berhak mengambil tindakan sewajarnya terhadap eksekutif atau bekas eksekutif Petrol Saudi ini. Memandangkan Sarawak Report juga menyiarkan berita berdasarkan data yang diputar belit sehingga menjejaskan 1MDB, Dr. Jennery berpendapat kerajaan boleh mengheret Sarawak Report ke mahkamah. Beliau bimbang jika tindakan tidak diambil terhadap portal berita itu boleh menjejaskan nama pemimpin negara ini serta perkembangan ekonomi. Ya, Sarawak Report telah menyiarkan satu berita berdasarkan data ataupun maklumat yang telah diherotkan ataupun benyotkan atau dipusingkan dan sehingga memusnahkan imej 1MDB. Maka saya fikir pihak kerajaan boleh saja mengambil tindakan di bawah undang-undang fitnah jenayah dan mengheret mereka ke mahkamah sebagai satu langkah untuk memastikan bahawa Sarawak Report berhati-hati dalam tindakannya, bukan melanggar etika penulisan dan menyiarkan laporan yang tidak seimbang. PAS Pusat mengarahkan ahli-ahlinya yang memegang jawatan dalam Kerajaan Negeri Pulau Pinang supaya tidak tunduk kepada desakan DAP untuk melepaskan jawatan masing-masing. Tegas Ketua Penerangan PAS Pusat Nasruddin Hassan At-Tantawi, kerajaan negeri itu dibentuk hasil kerjasama 3 parti, bukan milik mutlak DAP. PAS sepakat dalam perkara itu hasil pertemuan tertutup semalam yang diketuai Presiden Parti Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Pada saya apa yang berlaku ni adalah merupakan satu provokasi lah. Provokasi yang cuba dilancarkan sejak daripada awal dulu. Tapi saya kira ahli telah pun matang dan juga pimpinan-pimpinan PAS pun sudah memahami situasi ini dan kita telah dapat memberikan penjelasan terbaik kepada seluruh ahli tentang kedudukan sebenar berkait dengan isu ini. Adapun apa yang mereka nak lakukan, bagaimana mereka nak suarakan, apa sikap yang mereka nak ambil, itu terpulanglah. Adapun sikap PAS ialah sehingga hari ini kita masih bersama dengan Pakatan Rakyat. Bercakap dalam sidang media di Markas PAS Pulau Pinang di Pongsu Seribu, Nasruddin sekali lagi menegaskan yang Pakatan Pembangkang belum terkubur kerana PAS masih bekerjasama dengan PKR, biarpun kepimpinan DAP mendakwa sebaliknya. Lebih 1,000 ahli PAS kini berkhidmat dalam Kerajaan Negeri Pulau Pinang melibatkan pelbagai agensi, ahli Majlis Kerajaan Tempatan dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung. Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga tidak wajar mempersoal rancangan pembinaan rumah di bawah Perumahan Rakyat Satu Malaysia Prima. Pelan rumah kos rendah, sederhana rendah dan mampu milik yang sudah dikemuka 2 tahun lalu oleh agensi Kerajaan Persekutuan hingga kini masih tidak diluluskan. Justru pengurusi Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang, Datuk Seri Zainal Abidin Osman, meminta Kerajaan Negeri pimpinan DAP agar tidak terus melengah-lengahkan pelan pembinaan 9,500 unit rumah mampu milik berkenaan. Untuk makluman, sepanjang tahun 2015, tak ada satu unit pun diluluskan. Sepanjang tahun 2014, satu unit pun tak diluluskan. So, kita telah tunggu 1,5 tahun tanpa sebarang kelulusan 9,500 unit yang kita kemukakan. Esko Perumahan Negeri Pulau Pinang kerap menyatakan bahawa kenapa tidak ada plan daripada Prima? Kenapa tidak ada perumahan Prima di negeri Pulau Pinang? Tapi kita ingin menyatakan bahawa perumahan Prima ini berada dalam fasa ketiga. Rancangan Prima fasa ketiga yang bakal memberi manfaat kepada 35,000 rakyat tidak dapat dilaksana di Pulau Pinang kerana pelan fasa pertama masih tertangguh. Sebelum ini, Kerajaan Negeri mendakwa JKP berhutang RM500,000 dengan Majlis Bandaraya Pulau Pinang ekoran insiden runtuhan penebat kilang bangunan UMNO di Jalan McAllister 2 tahun lalu. Hutang itu sudah dilangsaikan, namun pelan perumahan itu masih ditangguh. Bagi menyelesaikan masalah perumahan polis, khususnya di kawasan luar bandar pula,
penelitian secara holistik perlu dilakukan. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara itu sangat penting dalam memastikan semua pegawai dan anggota polis menikmati kemudahan berkualiti dan sewajarnya. Beliau menyatakannya dalam lawatan kerja di Pulau Sebatik, Sabah, bertujuan meninjau kemudahan balai dan kediaman polis di kawasan pedalaman. Pada hemat saya, apa yang dilakukan ini akan dibuat penelitian secara holistik agar permasalahan perumahan polis ini dapat diselesaikan. Saya juga melihat beberapa mutu pembinaan kuartus dan juga balai di kawasan pendalaman seperti Wallace Bay yang saya dapati adalah berada di bawah spesifikasi yang seharusnya tidak menerima CF atau Certificate of Fitness. Tinjauan mendapati beberapa kemudahan balai polis di kawasan Pulau Sebatik tidak berada pada tahap yang sepatutnya. Pada mesyuarat Jemaah Menteri minggu lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah memberi peruntukan tambahan untuk membaik pulih rumah polis dan tentera. Bertemu kembali. Malaysia terus diiktiraf di peringkat antarabangsa apabila sekali lagi diundang pada sesi plenari ke-34 Persidangan Penerbangan Awam Eropah ECAC. Ia akan berlangsung dari 30 Jun hingga 1 Julai ini sempena ulang tahun ke-60 penubuhan ECAC. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai yang akan menyampaikan ucap tamat tersebut percaya komitmen berterusan kerajaan terhadap peningkatan tahap keselamatan dan sekuriti penerbangan awam global disambut baik komuniti antarabangsa. Menyatakannya dalam satu kenyataan media, antara cadangan Malaysia yang sudah diterima dan diguna pakai Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO meliputi penambahbaikan bagi keselamatan sektor penerbangan awam. Ia sejajar hasrat Malaysia untuk mewujudkan keperluan bagi pengesanan pesawat komersial dalam masa sebenar. 10 lelaki dan seorang wanita berjaya ditahan dalam siri serbuan polis daerah Kubang Pasu sekitar Changlun dan Bukit Kayu Hitam, Kedah. Hasil ops tapis 184 gram heroin, 30 gram syabu, 4 gram ganja dan 10 liter air ketum turut dirampas. Menurut Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Abdul Rahim Abdullah, operasi dilakukan 26 Jun lalu. Dalam serbuan di sebuah rumah di kampung Cangkat Setoi, Changlun, seorang lelaki berusia 33 tahun ditahan. 4 lagi suspek ditahan di sebuah rumah di Jalan Sintok, Kampung Baharu, Changlun. Sementara itu, serbuan di sebuah rumah di ladang rakyat Bukit Kayu Hitam menahan 6 suspek termasuk seorang wanita. Hasil ujian air kencing mendapati 9 lelaki positif dadah jenis morfin, manakala wanita yang juga ibu tunggal itu positif metafetamin. Mereka kini ditahan reman untuk siasatan lanjut. Seorang peniaga yang aktif dalam penjualan mercun ditahan bersama pelbagai mercun dan bunga api dalam serbuan polis di sebuah rumah di Kampung Gong Beting. Ketua Polis Daerah Dungun Superintendent Ahmad Zalani Yaakob berkata, hasil maklumat orang awam lelaki berusia 35 tahun itu diberkas bersama pelbagai mercun dan bunga api bernilai kira-kira RM2,000. Dibuat Polis Dungun pada tahun ini. Hasil pemeriksaan polis menemui 22 kotak bunga api dan bungkusan plastik yang mengandungi pelbagai mercun yang disorotkan di dalam stor rumah tersebut. Superintendent Ahmad Zalani juga berkata, polis akan terus memantau di pasar malam dan bazar Ramadan jika terdapat penjualan mercun dan bunga api. Orang ramai yang ingin berurusan dengan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN tidak perlu bimbang walaupun tiada masa untuk ke kaunter. Melalui khidmat eksekutif pemasaran EP yang diperkenalkan PTPTN, rundingan dan khidmat nasihat berkaitan pembiayaan, pembayaran balik dan simpanan kini tersedia pada bila-bila masa. EP
EP antara inisiatif PT-PTN dalam usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan terutama bagi mereka yang mempunyai kekangan masa. Sedia berkhidmat di luar waktu pejabat, lebih 500 EP yang dilantik PT-PTN di seluruh negara boleh dihubungi pada bila-bila masa untuk sesi rundingan dan khidmat nasihat yang diperlukan mengikut kesesuaian pelanggan. Sejak konsep EP diperkenalkan pada November 2014, perkhidmatan itu mendapat sambutan yang memberangsangkan. Ia adalah bertujuan untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan. Dengan adanya eksekutif pemasaran ini, maka pelanggan boleh membuat panggilan kepada mereka pada bila-bila masa. Mereka boleh dihubungi bila-bila masa. Mereka juga boleh hadir ke tempat di mana pelanggan mudah untuk berada. Selain itu, eksekutif pemasaran ini juga berada di cawangan-cawangan dan kios kami, yang mana sekarang ini kami juga membuka cawangan dan kios di pusat-pusat membeli belah seperti di Giant, di Tesco dan juga di Aeon. Jadi dengan waktu urusan bagi kios ini adalah di luar waktu pejabat dan juga pada hujung minggu. EP akan memudahkan pelanggan mengadakan rundingan untuk menyelesaikan pinjaman, penstrukturan dan penjadualan semula pinjaman atau penangguhan bayaran balik. Bagaimanapun, orang ramai diminta mendapatkan maklumat yang sah mengenai EP di portal rasmi PT-PTN bagi mengelakkan kes penipuan atau penyamaran. Alhamdulillah, sejak pembukaan kios di Terminal Bersepadu Selatan ini, sambutan yang kami terima daripada pelanggan amat menggalakkan. Dan antara respon yang kita terima daripada pelanggan ada yang menyatakan bersetuju dengan kaedah PT-PTN untuk membuka cawangan-cawangan di sekitar kawasan tumpuan orang ramai. Contohnya seperti di Terminal Bersepadu Selatan. Maknanya mereka tak perlu lagi lah bergegas untuk ke tempat untuk pembayaran di kaunter-kaunter lain. Lalu di TBS dia boleh buat bayaran di sini juga. Bagi pelanggan, penempatan EP di lokasi tumpuan orang ramai telah banyak memudahkan urusan harian sekaligus meningkatkan kadar pulangan semula pinjaman kepada PT-PTN. Dia memudahkan kita kerana dia isi pusat bus terminal. So nak masuk wang dan cek itu apa nama statement, very easy lah, senang lah. And staff-staff ni pun peramah dan selalu suka menolong kita. Dengan adanya kios yang berdekatan dengan dalam TBS ni, ia mempermudahkan saya untuk membayar saya punya PT-PTN. Tidak perlu beratur panjang untuk pergi ke HQ di Damansara dan sepatutnya baguslah berada di sini. Baik, Festival Ramadan Putrajaya kembali lagi dari 18 Jun hingga 16 Julai 2015 bermula 12 tengah hari hingga 12 tengah malam di Kompleks Perbadanan Putrajaya Kiblat Walk dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Presin 3 Putrajaya. Antara program menarik, ceramah agama setiap Sabtu dan Ahad, jualan barangan raya dan juadah berbuka, Expo Mega Raya serta acara panjat komuniti. Layari www.ppj.gov.my. Baik, venue acara sukan apabila Malaysia menjadi tuan rumah Sukan SEA 2017 dijangka diketahui menjelang Mac tahun depan. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tunku Tan Sri Imran Tuanku Jaafar berkata pada masa ini pemilihan venue-venue berkenaan masih di peringkat perbincangan. Ujarnya kebanyakan acara akan diadakan di Kuala Lumpur. Namun Terengganu mungkin dipilih untuk acara equestrian dan kapal layar di Pulau Langkawi, Sabah dan Sarawak juga akan menganjurkan satu atau dua acara. Dalam pada itu katanya Persatuan Sukan Kebangsaan perlu memastikan sukan masing-masing mampu meraih lebih banyak pingat emas pada edisi 2017 sekaligus mengatasi pencapaian pada Sukan SEA 2001 ketika Kuala Lumpur menjadi tuan rumah tamasya sukan itu. Sementara itu, perkembangan pemain muda tampak positif. Legenda badminton tanah air Foo Kok Keong mengharapkan sentuhan magis Morten Frost Hansen berterusan untuk mengembalikan kegemilangan sukan badminton di negara ini. Foo Kok Keong berkata prestasi pemain muda yang ditampilkan terutama dalam tamasya sukan SEA baru-baru ini sangat memberangsangkan dan ianya harus dipertingkatkan. Walaupun jurang antara pemain muda dengan jaguh negara Lee Chong Wei sangat jauh, legenda badminton era 80 dan 90-an itu turut percaya dengan kemampuan pengarah teknikal Persatuan Badminton Malaysia BAM, Morten Frost Hansen.
Even yang sama-sama dia training pun sama juga, pun tak sampai dia punya itu level juga. Mungkin experience ke apa. So saya pun harap lah, ini baru coach ini datang Mountain Force akan boleh buat apa, try to do something to improve especially the single player. Dalam pada itu, Kok Kiong terus akan mengeluarkan buku hasil tulisannya tidak lama lagi. Buku motivasi tersebut mengisahkan pengalamannya serta rakan-rakan lain dalam skuad kebangsaan semasa era kegemilangan mereka lebih sedekat yang lalu. Kok Kiong ditemui pada perlawanan akhir kejohanan Piala Yonex antarabangsa Phu Kok Kiong kali keempat di Shah Alam, Selangor petang tadi. Antara negara yang mengambil bahagian termasuk Singapura, Thailand dan Australia. Pihak penganjur juga dalam perancangan untuk menjemput 2 atau 3 lagi negara lain termasuk Hong Kong dan Jepun bagi menyertai kejohanan tahunan itu dalam masa akan datang. Perdana Menteri melakukan tinjauan mesra ke Bazar Ramadan Astaka Setiawan Perak petang tadi. Ya, saudara, antara juadah berbuka yang dibeli Datuk Seri Najib termasuk ayam percik dan roti john. Beliau terus mengagih bubur lambuk yang disediakan UMNO bahagian lumut kepada pengunjung bazar. Saksikannya sebagai mengakhiri pertemuan kita malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.